boleh dibanggakan, sesuatu yang mungkin tidak akan menjejaskan corak permainan kedua-dua pasukan. Mungkin Bakar ingin menyatakan sesuatu sebelum sepak mula bermula. Memanglah satu perlawanan akhir yang penting dan jelas sekali nampaknya kemeriahan 45,000 penonton di Stadium Nasional Bukit Jalil ini menunjukkan bola sepak tetap satu lagi sukan utama di negara kita ini, dan sememangnya begitu bersemangat sekali penyokong-penyokong pasukan Perak dan juga penyokong pasukan Terengganu, pembesar-pembesar negeri, kerabat diraja negeri masing-masing menunjukkanlah sesuatu yang sihat sekali untuk bola sepak, dan kita harapkan perlawanan akhir Piala FA ini seperti juga dalam cup final yang sebelum-sebelum ini dapat terus mencetuskan satu semangat bola sepak yang tinggi. Jadi yang jelas Bakar, apapun spekulasi, apapun perang psikologi yang dilakukan oleh penyokong-penyokong dan juga pemain-pemain, saya kira yang penting yang akan kita lihat nanti adalah ketahanan mental pemain-pemain, terutamanya pemain-pemain muda, kerana sesungguhnya beraksi dalam final seperti ini bukanlah sesuatu yang mudah dihadapi, terutamanya tekanan yang diterima daripada penyokong-penyokong mereka sendiri. Melihatkan di segi tekanan dan di segi pengalaman mungkin berpihak sedikit pengalaman pasukan Perak ini, tetapi di segi persiapan dan juga semangat penyokong-penyokong dan juga penumpuan yang telah ditunjukkan, pasukan Terengganu tidak mahu menjadi the second best pada malam ini sudah pasti, dan juga mempunyai rekod yang cemerlang. Mereka pernah menewaskan, pernah melakukan satu kejutan ke atas Perak untuk Piala Malaysia, dan itulah yang mereka mahu lakukan pada malam ini juga. Okey Bakar, begitu juga dengan penonton-penonton. Supkiden sudah pun bersiap sedia untuk memulakan final Piala FA 2004 ini. Siapakah yang akan muncul sebagai juara hanya akan dapat ditentukan setelah perlawanan ini selesai. Inilah dua pemain di barisan depan bagi pasukan Terengganu yang akan melakukan sepak mula yang telah pun dimulakan sebentar tadi. Poto Abawi dan juga Dos Santos dipertaruhkan harapan yang cukup tinggi oleh penyokong-penyokong pasukan Terengganu, kerana mereka telah berjaya menunjukkan kombinasi yang begitu menarik. Tetapi apakah mereka akan dapat menghadapi pasukan Perak yang juga ketandusan sebarang kejuaraan musim ini, dan hanyalah Piala FA menjadi kejuaraan yang boleh dirangkumi oleh pasukan Perak pada musim ini. Kekasaran yang telah pun dilakukan terhadap Silva Ricardo Adrian. Kita lihat ulang tayang bagaimana satu tackle yang agak keras yang dilakukan oleh Nur Hisham Hassan memberikan sepakan percuma sekarang ini Perak. Ricardo Adrian bersiap sedia untuk melakukan sepakan percuma ini. Satu hantaran tinggi ke depan pintu gol, cuba mencari Khalid Chamlus, tetapi sudah pun dikawal dengan sempurna oleh pemain-pemain barisan belakang pasukan Terengganu, pemain barisan depan Perak, terutamanya Khalid Chamlus. Masakan yang cuba dilakukan, satu gerakan menarik, satu peluang yang terbuka, sayang sekali. Satu gerakan yang cukup menarik yang diilhamkan oleh pemain ini, iaitu Alfa Foto Abawi. Tetapi kita lihat sebentar lagi bagaimana satu rempatan ke depan pintu gol, hampir lagi memberi jaringan sendiri yang akan dilakukan oleh pemain barisan back pasukan Perak. Satu kedudukan yang agak bahaya tadi Bakar. Apapun kita tumpukan perhatian sekarang ini kepada sepakan penjuru yang akan dilakukan oleh pasukan Terengganu. Asakan awal yang cukup menarik. Satu sepakan yang agak menarik dilakukan oleh Syarul Izran, tetapi gagal di sana Foto Abawi. Begitu juga dengan Dos Santos. Satu lagi gerakan yang cuba diatur Syarul Izrain, satu through ball, tetapi agak lambat saya kira Foto Abawi sudah pun dikawal oleh Muhammad Hamsani Ahmad, tidak memberi ruang dan juga peluang kepada pemain ini. Peluang bagi pasukan Perak untuk mencipta gerakan yang lebih berkesan. Terengganu masih lagi menguasai permainan. Nur Hisham dibantu sekarang ini oleh Zairo Anwar, terpaksa menolak ke belakang. Antara jauh ke depan pintu gol, cuba diarahkan kepada Poto Abawi. Masih lagi gerakan Zairo. Satu gerakan yang menarik sekarang ini, tidak offside. Melakukan rempatan, satu lagi percubaan yang cukup menarik dilakukan oleh Muhammad Syarul Izrain pada situasi yang amat menarik, tetapi sayang sekali rempatan yang dilakukan CP sedikit. Kita lihat bagaimana dia begitu confident melakukan satu percubaan yang menarik, hanya terkeluar sedikit saja di sebelah kanan pintu. Tetapi sekali lagi Terengganu juga gagal, dan gerakan pantas daripada Ricardo Adrian sekarang ini
Melihat saja Nick Zol di depannya. Masih lagi Ricardo Adrian akhirnya berjaya juga. Sudah pun terkena saya kira Nick Zol Aziz untuk memberikan sepakan penjuru yang barangkali menggembirakan sedikit penyokong-penyokong Perak, mengharapkan sesuatu daripada sepakan penjuru yang akan dilakukan oleh Silva Ricardo Adrian. Saya kira dia akan melakukan outswinger, menunggu saja pemain yang tinggi di barisan depan iaitu Kita Maju. Satu gerakannya menarik, peluang yang terbuka, tetapi sayang sekali rempatan yang dilakukan pula tidak kencang. Bahkan satu situasi yang menarik sebentar tadi, hampir-hampir lagi memberi peluang kepada pemain ini untuk menjaringkan gol. Inilah satu peluang yang terbaik, mungkin melalui set piece peluang lebih cerah untuk pasukan Perak kerana gerakan-gerakan mereka sebelum ini tidak nampak dapat memberikan ketajaman, dan dilihat di situ sebenarnya Nanda Kumar memang telah melakukan kekasaran. Apapun satu yang positif untuk pasukan Perak, hampir-hampir juga mereka dapat memboloti pintu gol pasukan Terengganu. Itulah mungkin satu-satunya peluang yang terbaik diperoleh oleh pasukan Perak dalam minit yang ke-31 sebentar. Kasaran yang dilakukan terhadap Khalid Jamlus, tetapi malah diteruskan. Sementara itu sudah pun offside pemain ini, yaitu Dos Santos. Dan akhirnya whistle dibunyikan oleh pengadil Subkidin Muhammad Saleh untuk menamatkan permainan separuh masa yang pertama ini. Tidak ada jaringan daripada kedua-dua pasukan Alfa Poto Bawawi. Kita terus bersama Syakawi Jerim dan Abu Bakar Tan untuk ulasan perlawanan. Jadi bermula sudah permainan dalam separuh masa yang kedua ini. Apakah akan ada perubahan? Apakah akan ada jaringan yang ingin kita saksikan? Sama-samalah kita tumpukan perhatian sekarang ini kepada permainan separuh masa yang kedua yang baru saja bermula. Penguasaan yang begitu menarik seperti kata Zainal tadi ditunjukkan oleh pasukan Terengganu dalam separuh masa yang pertama. Kebangkitan di minit-minit terakhir oleh pasukan Perak, tetapi kesemuanya masih lagi gagal untuk memecah kebuntuan. Apakah akan ada sesuatu yang lebih menarik dalam separuh masa yang kedua? Kawalan yang cuba dilakukan oleh Ahmad Azlan, walaupun cuba dikejar di sana tadi kapten main veteran mereka Ahmad Syarul Azhar, tetapi akhirnya dibiarkan saja oleh penjaga gol Terengganu Syamsuri Mustantas. Kalau dapatlah dihasilkan sama ada pasukan Perak ataupun Terengganu, itulah yang satu peluang yang terbaik untuk mereka melakukan mencipta gol, kerana melihatkan serangan-serangan biasa, gerakan-gerakan dari midfield agak sukar untuk kedua pasukan setakat ini. Ahmad Syarul Azhar, itulah apa yang ingin dilakukan dan itulah yang telah pun dilakukan oleh Ahmad Syarul Azhar, tetapi juga serong di sebelah kanan pintu gol. Kita lihat ulang tayang bagaimana Ahmad Syarul Azhar melakukan percubaan dari luar kotak penalti. Sekali lagi serong sedikit di sebelah kanan pintu gol. Apakah permainan ini akan berlarutan sehingga ke masa tambahan? Atau seperti kata Baka, apakah kita cuma akan melihat satu gol yang akan memisahkan kedua pasukan ini? Percubaan menarik dari Zairul Awang. Follow up yang dilakukan oleh Dos Santos pula gagal untuk melakukan sesuatu yang menarik. Inilah satu-satunya peluang percubaan yang cukup menarik daripada Zairul Anwar. Kita lihat tangkapan yang tidak kemas daripada Hamsani, bola muntah, tetapi lihatlah bagaimana follow up yang dilakukan oleh Dos Santos pula melantun tinggi. Inilah percubaan yang menarik daripada Zairul Anwar minit yang ke-81. Walaupun terbabas tangkapan yang cuba dilakukan oleh Hamsani, tetapi Luciano Gok sudah pun mengawal pergerakan Dos Santos, menyukarkannya untuk melakukan sentuhan yang lebih jitu. Bahkan percuma apabila Kita Maju berada pada posisi offside. Makanya dilakukan oleh Syahrul Azrain, dan itu dia tiupan whistle menamatkan permainan dalam masa sebenar 90 minit yang tidak menghasilkan sebarang gol. Jadi terpaksalah saudara penonton bersama dengan kami juga di Stadium Nasional di Bukit Jalil ini untuk menunggu permainan dalam masa tambahan, dan apakah kita akan melihat ataupun dapat melihat
jaringan gol perak daripada antara pasukan yang bertanding pada malam ini. Tetapi apapun itulah yang berlaku di Stadium Nasional di Bukit Jalil ini. Pertandingan akhir Piala FA, pertemuan di antara pasukan Perak bertemu dengan pasukan Terengganu. Tetapi sayang sekali tidak ada sebarang jaringan dalam masa sebenar. Jadi kedua-dua pasukan sekarang ini bersiap sedia untuk bermain dalam masa tambahan. Baiklah, kita berehat seketika. Kembali. Penalti, namun tiada penalti yang diberikan oleh referee pada malam ini. Dan nampaknya saudara, perlawanan masa tambahan akan bermula sebentar saja lagi. Kita terus saja bersama Syakawi Jirim dan Abu Bakar Tan untuk ulasan perlawanan Terengganu menentang pasukan Perak. Terima kasih Zainal. Separuh masa yang pertama masa tambahan ini, apakah akan dapat melihat sesuatu yang menarik? Sama-samalah kita tunggu. Terpaksalah kita bersabar. Begitu jugalah sabarnya penonton-penonton yang berada di Stadium Nasional ini. Mereka juga mengharapkan sesuatu yang menarik daripada permainan ini, daripada kedua pasukan. Tapi belum lagi ada jaringan gol yang dapat dilakukan oleh kedua pasukan. Jadi mereka terpaksalah beraksi sekarang ini dalam masa tambahan. Gerakan pantas Wing Hong, antar jauh tetapi terlalu jauh bagi Khalid Jamlus. Mudah dikawal sebentar tadi oleh Muhammad Silah. Kurangnya mungkin boleh mengilhamkan sesuatu. Kad kuning dilayangkan kepada Zulharis Samawang sebentar tadi. Satu kedudukan menarik Khalid Jamlus. Side netting bergegar. Khalid Jamlus sendiri kesal. Itulah satu-satunya peluang yang cukup menarik yang dilakukan oleh Khalid Jamlus. Kita lihat bagaimana dia melakukan satu rempatan yang hanya menerjah side netting. Masih lagi gagal untuk mencari ketepatan yang dikendaki. Satu percubaan yang cukup menarik sebenarnya daripada Khalid Jamlus. Perak yang telah pun dilakukan sebentar tadi, memberikan lontaran ke dalam pula sekarang ini, ataupun sepakan percuma yang perlu diambil sekarang oleh Ahmad Azlan Zainal. Satu lagi situasi yang menarik bagi pasukan Perak di minit yang ke-13 masa tambahan ini. Ahmad Azlan tanduk keluar, tetapi Nanta Kuma pula berada di sana. Antaran yang dilakukan oleh Syahrul Nizam. Satu lagi gerakan menarik. Akhirnya itu dia, Luciano Gox berjaya juga menjaringkan gol bagi pasukan Perak dalam menit yang ke-13 masa tambahan. Seperti kata Baka, dia pemain yang bermain dengan cukup cemerlang. Dan untuk menambah kecemerlangannya malam ini, dia telah menjaringkan gol yang pertama sekarang ini bagi pasukan Perak. Baka. Jelas sekali, walaupun sebenarnya pasukan Terengganu nampak tenang, cuba diasap berkali-kali oleh pasukan Perak. Terengganu dalam keadaan terkawal, tetapi kecemerlangan individu yang ditunjukkan oleh Luciano Gox, mantap dia mematahkan serangan-serangan. Tetapi bukan setakat itu yang dimahukannya. Untuk menggembirakan kerabat-kerabat diraja pasukan Perak, Luciano telah berjaya terlepas sebelum itu beberapa minit sebelum ini. Satu peluang yang baik, tetapi kali ini Luciano Gox mencari tempat. Seorang pemain pertahanan telah naik jauh ke atas. Satu posisi yang cantik sekali pada waktu masa tambahan ini untuk meledakkan, menghalakan sepakannya untuk menewaskan penjaga gol Terengganu. Harus kita ingat Baka, Luciano Gox adalah pemain yang pernah disebut-sebut untuk digugurkan oleh pasukan Perak di awal musim. Tetapi nampaknya pada malam ini, di pertandingan akhir Piala FA ini, dia telah menunjukkan kecemerlangan. Bukan saja menyelamatkan banyak situasi bahaya, tetapi lihatlah rempatannya yang menewaskan Muhammad Syamsuri Mustafa. Satu gerakan yang baik dilakukan oleh pasukan Perak, kerja keras, komitmen daripada Ahmad Syahrul Azhar. Walaupun di situ di mana kelihatannya Muhammad Silah di situ tidak berada seperti beberapa insiden sebelum ini, untuk melakukan serangan. Corak permainan yang sedikit menurun bagi pasukan Terengganu perlulah dipertingkatkan semula sekarang ini, kerana mereka berada pada situasi yang cukup tertekan. Sementara itu bagi pasukan Perak pula, mereka juga perlulah lebih berhati-hati. Jamlus menggerakkan serangan ataupun surrenderen sebenarnya tadi, dan peluang sekarang ini Ahmad Syahrul Azhar. Satu lagi rempatan daripada Ahmad Syahrul, peluang gol. Gol yang dijaringkan oleh Khalid Jamlus, saya kira sudah cukup untuk membunuh sisa-sisa semangat yang ingin dibangkitkan oleh pasukan Terengganu, Baka.
Memang kita tahu ya, ramai peminat-peminat bola sepak tempatan tahu Perak memiliki kualiti yang tersendiri walaupun tidak banyak kesempatan yang diperolehi oleh mereka secara sepasukan dan tidak banyak kesempatan yang diperolehi oleh penyerang utama mereka iaitu Khalid Jamlus bersama Keita Manju, tetapi dalam tempoh 2-3 minit ini, seminit sebelum tamat separuh masa pertama masa tambahan dan di awal masa tambahan yang kedua ini, nampaknya kelebihan pasukan Perak cukup menyerlah sekali dan Khalid Jamlus jarang-jarang dapat posisi yang baik kali ini, tidak melepaskan peluang itu langsung. Tony Neto sudah pun mampu tersenyum sekarang ini. Luciano Gox membuka jaringan dalam minit yang ke-13 dan baru saja 1 minit permainan separuh masa kedua masa tambahan bermula. Khalid Jamlus menyempurnakannya dan sekali lagi gerakan itu diatur melalui pemain berpengalaman mereka iaitu Ahmad Syarul Azhar. Dan mungkin kelihatan di sana kita lihat sekali lagi percubaan yang kencang dilakukan oleh Muhammad Syarul Azhar, tetapi di sini kita lihat bagaimana apakah satu kekeliruan lantunan yang tidak dapat dibaca dengan sebaik mungkin oleh penjaga gol pasukan Terengganu Samsuri ya, membolehkan Khalid rembatannya walaupun tepat kepada penjaga gol tetapi terlepas daripada tangkapan Samsuri. Seorang lagi pemain muda diberi peluang oleh Tony Neto untuk merasai kemeriahan bermain dalam pertandingan akhir Piala FA. Saya kira keyakinan yang cukup tinggi sekarang bakal bagi pemain-pemain ataupun pasukan Perak. Sebab itulah mereka berani memasukkan pemain-pemain muda untuk memberi sedikit kegembiraan kepada pemain ini untuk merasai situasi bermain dalam pertandingan. Sudah pastilah satu pengalaman yang cukup istimewa bagi pemain-pemain baru dan apatah lagi pasukan Perak sekarang ini cukup selesa. Saya rasa tiada jalan pulang untuk pasukan Terengganu. Gol ketiga Khalid Syakawi. Jamlus sekali lagi, kali ini kreatornya ialah Keita Manju. Jadi itulah saya kira segala-galanya sudah pun berakhir bagi pasukan Terengganu. Masa yang semakin untuk Khalid Jamlus menghukum lagi kelekaan di barisan pertahanan. Jadi kemasukan Rizal Izzuan itu tadi sekadar melengkapkan untuk memastikan dia turut sama-sama berpesta bersama-sama pasukan yang lain dan juga penyokong-penyokong pasukan Perak sekarang ini, kerana permainan tinggal tidak sampai 10 minit saja lagi. Gol kedua daripada Khalid Jamlus, satu gerakan yang seperti mana kita telah dapat lihat sedikit demi sedikit apatah lagi pada masa tambahan ini. Kelonggaran yang ketara sekali di barisan pertahanan Terengganu, mudah untuk Khalid Jamlus. Satu pencapaian peribadi yang cukup istimewa juga untuk Khalid Jamlus menjaringkan 2 gol dalam final Piala FA ini. Sebenarnya bakal kombinasi seperti inilah yang telah dilakukan oleh Keita Manju dan juga Khalid Jamlus ketika beraksi menewaskan pasukan MPPJ, yang membolehkan Khalid Jamlus ketika itu menjaringkan jaringan hat-trick. Sentiasa saja berusaha untuk menggerakkan serangan bagi pasukan Terengganu, tetapi sayang sekali Foto Abawi dan juga Dos Santos nampaknya menghadapi kesukaran untuk melakukan percubaan ke arah pintu gol, walaupun Dos Santos mendapat peluang yang terbaik, tetapi kepantasan Luciano Gox telah menyelamatkan pintu gol pasukan Perak ketika itu. Apakah akan ada jaringan hat-trick? Dua pemain sudah pun berada pada posisi offside. Rendren dan juga Keita Manju. Menyatakan seolah-olah dia tidak mendengar whistle yang dah ditiupkan oleh Sukidin, sebab itu dah dia masih lagi mencuba walaupun berada pada posisi offside. Sukidin sudah pun melihat jam di tangan. Penyokong Perak, pemain-pemain Perak, pegawai-pegawai Perak pastinya akan merayakan kejayaan mereka sebentar lagi di Stadium Nasional di Bukit Jalil ini. Dan itu dia tiupan whistle menamatkan pertemuan di antara pasukan Perak bertemu dengan pasukan Terengganu, di mana akhirnya pasukan Perak muncul sebagai juara Piala FA 2004 menewaskan pasukan Terengganu dengan 3-0. Gol yang dijaringkan oleh Luciano Gox menit ke-13 masa tambahan, kemudian diikuti oleh Khalid Jamlus menit ke-16 dan satu lagi gol daripada Khalid Jamlus menit yang ke-20. Kata-kata terakhir dari Bakata.